Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Yang saya hormati lagi saya kasih Al-Fadhil Ustaz Syarifuddin Abdul Aziz selaku moderator merangkap pengurusi majlis. Yalah baca nasihat yang dihormati pengurusi masjid, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, khususnya ibu-ibu, ayah, tuan-tuan, perempuan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun kita dapat sama-sama lagi, itu pun dah besar rahmat dah. Dah besar rahmat dah. Nabi ajak kita buat apa? Nabi ajak kita bila apa saja yang berlaku kita sebut alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Syukur pada Allah atas setiap perkara yang berlaku. Tu ada aja hikmah yang terkandung di sebaliknya. Kan? Disebabkan macam tu saya pun tak berani nak buka mas saya ni. Ada lagi. Tak apalah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita Allah takdirkan kita hidup di fasa akhir zaman. Yang tu kita semua sedia maklum dah. Tak ada khilaf dah yang tu. Sebab Nabi kita merupakan Nabi akhir zaman. Nabi sebut Nabi. Nabi kata aku adalah Rasul yang terakhir. Tidak ada lagi Rasul selepas daripada aku. Dan kamu adalah umat yang terakhir. Jadi Nabi SAW dengan kelahiran Nabi SAW dan kewafatan Nabi SAW sendiri merupakan tanda akhir zaman. Bila Nabi SAW wafat, maka kita memang Allah takdirkan hidup pada fasa akhir zaman. Dan fasa akhir zaman ini tuan-tuan merupakan fasa yang disebut sebagai fasa ujian keimanan. Ujian iman. Bermula daripada Nabi SAW masih ada. Kemudian masuk kepada fasa yang kedua daripada fasa akhir zaman, dia panggil fasa khilafah ala manhaj an-nubuwah. Zaman khulafah ar-rasyidin. Wafat sahaja Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka pecahlah pintu fitnah. Kata Huzaifah al-Yamani bila ditanya kepada dia tentang siapakah yang dengan kematian dia pecahnya pintu fitnah. Ulama sebut Nabi guna perkataan pecah. Nabi tak sebut guna perkataan buka pintu fitnah. Bila sebut pecah maksud tak boleh nak tutup dah. Maka pecahnya pintu fitnah, kata Huzaifah, yang telah diberitakan kepadanya oleh Nabi SAW, iaitulah dengan kewafatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bila wafat saja Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka pecahlah pintu fitnah, dan fitnah mula mai pada waktu tu dalam keadaan makin membesar, dan kita ni berada pada waktu disebut sebagai kemuncak fitnah. Tuan-tuan boleh bayang tak pada waktu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, selepas Sayyidina Umar wafat, naik pula Sayyidina Osman, kemudian naik pula Sayyidina Ali, berlaku peperangan demi peperangan di antara orang Islam sama orang Islam. Pertembungan yang sangat dahsyat. Tuan-tuan, sehingga kan orang Islam bunuh orang Islam sendiri. Dan waktu tu Sayyidina Ali masih ada. Waktu tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha masih ada.
Dan siapa berani kata dia duduk sebelah Sayyidina Ali, dan siapa pula berani kata dia duduk sebelah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha? Kalau tuan-tuan duduk pada situasi itu waktu tu, di depan tuan-tuan ada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, di depan tuan-tuan ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni pemuda syurga. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Anak-anak dia, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ni merupakan pemuda-pemuda yang akan memimpin orang dalam syurga. Sahabat yang digelar sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad, karramallahu wajhah. Sebab tak pernah sembah pada mana-mana Tuhan dalam hidup dia. Dia masuk Islam di awal-awal muda dia. Siapa berani kata, kalau kita kata kita duduk sebelah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, berani tak kita nak kata Sayyidina Ali itu salah? Ataupun kita duduk belah Sayyidina Ali, berani tak pula kita kata Sayyidina Aisyah itu salah? Yang Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkahwin dengan Nabi SAW atas perintah daripada Allah, yang malaikat Jibril bawa mai gambar dia, sallallahu alaihi Muhammad, gambaran Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang ditutup dengan kain baldu, sutra berwarna hijau, tunjuk ini isteri kamu, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, berani tak kita nak kata Sayyidina Aisyah itu salah? Maka tuan-tuan, fitnah. Mai pula zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pula, tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad ni bertembung pula dengan pengikut-pengikut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Muawiyah sallallahu alaihi Muhammad. Siapa berani kata Muawiyah tu salah? Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu tu dia antara sahabat yang menjadi penulis wahyu. Tu Quran yang kita duk baca tu. Subhanallah kan. Berani tak kita nak kata dia salah? Maka subhanallah, ini disebut sebagai fitnah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan fitnah ini reda dengan apabila diangkatnya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, cucu kepada baginda Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada kewafatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, diangkat Sayyidina Hasan sallallahu alaihi Muhammad sebagai pemimpin waktu tu, dan dia buat satu genjatan senjata dan persetujuan dengan Muawiyah, dan bersetuju dengan mengangkat Muawiyah sebagai pemimpin, dan waktu tu meredakan ketegangan di antara orang Islam sama-sama orang Islam. Betul seperti Nabi SAW sebut, cucuku ini akan menjadi seorang yang akan meredakan pertembungan di antara dua kelompok Islam yang besar. Nabi sebut dulu waktu kecil pun. Tuan-tuan, dan kita duduk pada waktu dan ketika yang lebih dahsyat. Satu hari nanti akan keluar dekat kita, tuan-tuan, yang satu seorang manusia yang nama dia Dajjal. Kita duduk tengok, saya duduk risau juga, tuan-tuan, sebenarnya. Apa yang duduk berlaku dekat Saudi beberapa ketika ni, saya sendiri hati saya risau lah. Tapi saya jarang duduk cakap dalam majlis, kecuali beberapa majlis saya duduk cakap. Dengan majlis ni lah, program ni lah. Apa yang berlaku di Saudi tu, risau hati. Sebab dulu-dulu kita fikir negara yang sangat keras lah, yang agak keras lah dalam bab-bab ni, Saudi lah kot. Sampai orang perempuan pun tak boleh bawa kereta, kan? Sampai kita duk teringin nak tengok tu, parit Khandaq, kan, tempat perang Nabi SAW tu, perang Ahzab tu, Nabi SAW dengan para sahabat korek parit. Kita teringin nak pergi tengok. Lepas tu pekat-pekat duk pi lah. Pekat-pekat duk pi, daripada orang ramai sangat duk pi, berkambuh pi. Kan? Ada, kita duk pi Bukit Rumat tu, bukit tempat yang pemanah tu, Bukit Manah. Tempat Bukit Manah, dekat Bukit Uhud, perang Uhud tu. Seberang sana, sebelah, kalau kita duduk atas Bukit Manah tu, kita tengok depan straight tu, kita akan nampak satu bukit gunung yang panjang memanjang tu, warna dia kemerah-merahan tu, Bukit Uhud. Lepas tu, kalau tuan-tuan perhati, kalau mutawif tuan-tuan tunjuk, dia ada satu daripada jauh, tuan-tuan akan nampak satu belahan. Dia macam memanjang ke atas. Gua ni dia memanjang ke atas, dia tajam tu. Gua tu lah dikatakan tempat yang Nabi SAW naik bersembunyi, sallallahu alaihi Muhammad, untuk para sahabat selamatkan dia tu lepas Nabi SAW jatuh lubang tu. Nabi SAW tinggal seseorang dapat seret angkat Nabi naik dekat tempat tu lah. Jadi orang pekat-pekat duk pi lah. Ada sahabat saya pernah sampai ke tempat tu.
Dia disebut, dia kata apa? Ustaz nak cerita wangi tempat tu. Dia saya tak tahu wangi tu apa. Tapi dia kata, wangi itu mungkin wangi darah Nabi SAW yang menitik tu dan dapat dicium bau wangi itu sampai hari ni. Wallahualam. Saya sebut Wallahualam, kita tak tahu kan. Tapi apa dia buat? Dia tak mau bagi orang masuk, dia buat tembok, bubuh tembok terus kat semua. Siapa tak boleh masuk? Punya nak jaga so kami tak mau ada orang duk buat benda khurafat kat sini. Tak mau ada orang duk buat benda-benda khurafat yang takut sakit ada orang buat khurafat, maka kami tutup benda supaya tak apa pun tak boleh buat. Punya tegas memang macam tu. Lah ni apa jadi? Bukan khurafat, konsert buat. 250,000 tiket terjual, sold out. Bulan Maulid Nabi SAW. Kita tengok pi pakai niqab ni. Yalah, ni pakaian dia kan. Pi pakai jubah putih. Dia pakaian dia. Menari tergenjak bubuh atas bau ni, menari apa semua sebagainya. Subhanallah. Tuan-tuan nak rasa-rasa, kita nak rasa apa? Mesti kena ada rasa apa? Pasal tempat tu tempat mulia. Kawasan tu kawasan mulia, kawasan yang ada sejarahnya Nabi, kawasan yang Nabi pernah pijak. Kita rasa bagi kita sangat mulia. Tak cukup dengan tu tuan-tuan. Rupa-rupanya konsert ni tahun 2019 dah ada lah. Pagi main tu, K-pop turun main. Saya tak tahu kumpulan apa tu. Main turun. Mula dah. Dan yang terbaru ni tuan-tuan, sambutan apa tuan-tuan tahu? Halloween. Dia hantar video main kat kita. Dia hantar main video kat kita. Dia bertunjuk lah. Dia interview lah. Seorang pekedai tu dia kata apa? Dia cakap bahasa Inggeris, cara orang Arab lah. I'm so happy dia sebut tu. Saya sangat seronok dia kata. Masih tak pernah berlaku macam ni. Orang dekat luar kedai tu beratok 45 minit. Sejam nak beli barang-barang, nak sambut Halloween. Tahu Halloween? Yang muka pakai macam hantu, yang buat macam hantu, budak-budak pakai macam hantu-hantu, benda pergi ke rumah tu, saya sebut sweet or treat tu. Treat apa macam dah. Lebih kurang itu lah. Minta gula-gula apa semua tu. Ini bukan budaya. Ini merupakan salah satu daripada sambutan-sambutan yang ada dalam agama Kristian. Sambut kan. Tuan-tuan tak rasa sesuatu ke? Ni apa yang nak main ni lepas pada ni kita tak tahu. Apa yang nak main ni kita tak tahu. Mari baca pula ada satu gempa bumi yang besar yang berlaku dekat sebelah. Allahumma salli ala sayyidina. Tak tahu. Tapi menakutkan kita. Seolah-olah macam Allah nak signal ada benda yang besar yang akan jadi. Yang akan berlaku. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan benda-benda ni tuan-tuan sekalian, bila dia sampai satu had, kita akan berhadapan dengan ujian iman dan ujian akidah. Ada satu had dalam akhir zaman ni yang dia menguji keimanan. Dia uji iman kita. Dia muncul tanda-tanda besar kiamat yang menguji iman kita. Nak tengok iman kita kuat ataupun tidak. Mula-mula sekali munculnya Imam Mahdi. Bila nak muncul Imam Mahdi, nak test kita ni nak ikut dia ataupun tidak. Tuan-tuan, kita ni, orang kampung kita kata ni, Salih ala Syahmat, dia panggil apa? Salih ala Syahmat, dia panggil around the corner lah. Maksudnya kita dekat sangat-sangat dah. Tanda-tanda dia nak main ni ataupun dia nak muncul ni dekat sangat dah. Bila tak tahu. Tapi waktu-waktu dia adalah. Kalau hari tu dia peduk kecoh kata apa tu? Mimpi yang indah, bukan mimpi indah, mimpi apa Ustaz? Mimpi perjalanan mimpi terakhir. Mimpi indah pula dah. Dia telefon saya, Ustaz, saya nak tanya Ustaz, ni kami ni tengah buat persiapan ni. Siapa apa ni? Saya tak tahu apa tu. Dia kata kami dah pack barang, siap-siap dah mau packing barang, semua dah apa semua, tunggu perintah saja. Dia bagi arahan je untuk kami gerak. Kami dah set dah, taman mana nak pergi, taman mana nak berhenti, stesen mana, nak jumpa siapa, semua dah pada setting cantik dah. Saya kata mana merepek apa ni? Dia tak merepek dengan Ustaz ni. Ni kami dah dapat, kami duduk tunggu arahan je. Arahan keluar je kami keluar. Betul-betul ni? Betul Ustaz, kami dah beli barang semua siap dah. Sanggup tinggal semua pasal nak pi berbai'ah dengan Imam Mahdi.
Lepas tu saya tanya kat dia, Imam Mahdi ada lagi? Kita tak tahu ada lagi tak tahu ada tak ada lagi. Tak tahu ada tak lagi, tapi bai'ah macam mana? Nak bai'ah bagi dia dulu. Salih alaihi Muhammad. Tapi kalau sampai satu hari bila Imam Mahdi muncul, tuan-tuan katalah dengar satu hari ni. Takdir Allah, Imam Mahdi tu memang ada. Memang ada, dia akan ada. Nabi kata, takkan berlaku kiamat, takkan berlaku walau sehari esok nak kiamat, takkan berlaku kiamat sehingga muncul seorang lelaki ni yang Al-Mahdi. Dia mesti akan ada. Dan bila dia muncul nanti dan dia dibai'ah, kita akan dengar ni kisah dia dibai'ah dekat dengan Kaabah, dekat dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dekat dengan Multazam tu, dekat salli ala sayyidina Muhammad. Dia antara hajar batu tu dengan salli ala sayyidina Muhammad dengan maqam, yakni maqam ni, maqam Ibrahim tu, di antara tu dia akan dibai'ah. Bila musim haji, bila berlaku saja pembaiatan Imam Mahdi ni, kita semua akan dengar. Kita akan tahu. Cuma waktu tu, bila berlaku bai'ah ni, dia tak mengaku dia Imam Mahdi. Orang kenal dia Imam Mahdi. Maka bila kenal dia, ulama semua kenal dia, kata kamu lah Imam Mahdi betul. Dia lari dulu. Dia tak mau. Kemudian dia dibawa juga, dia lari ke Madinah, dia bawa juga, akhirnya sampai ke Mekah dan akhirnya dia dibai'ah. Bila berlaku saja pembaiatan, waktu tu mereka akan bergerak ke mana? Mereka akan bergerak ke Syam. Bila bergerak ke Syam, akan sampai satu kelompok yang memegang bendera-bendera hitam tu, mereka ni kelompok yang mula-mula sekali akan pergi berbai'ah dan ikut Imam Mahdi. Waktu mereka ni muncul, Nabi kata apa? Nabi kata, kamu nampak mereka tu mai? Mereka dengan bendera hitam, kelompok mereka bertembung, mereka berbai'ah dengan Imam Mahdi. Waktu tu Nabi kata apa? Kamu datangi mereka. Ni, orang Sungai Bakak ni. Orang Sungai Bakak ni, depan saya ni. Kita kena pi kat mereka. Nabi kata, ataituhum walau habwanu ala salji. Datangi mereka walau kamu terpaksa merangkak atas salji. Abang kata, susah lagu mana pun, mesti pi kat mereka. Cuma persoalan dia, tuan-tuan cuba fikir tengok. Ni dalam keadaan macam ni. Dalam keadaan aku ni. Ni yang dah mula boleh pi cuti Cameron Highland sampai jam tu. Yang boleh pergi sampai Langkawi tu, sampai full tuan-tuan JT tu. Salih Ahmad. Saya pergi ada program ni dekat Pulau Pangkor tu. Subhanallah, tuan-tuan segala manusia punya ramai merenyuk-renyuk. Dia halau kita keluar. Lambat sikit. Oh, no. Orang nak masuk. Punya dahsyat kan. Salih Ahmad tuan-tuan. Salih Ahmad. Yang ramai-ramai macam tu ni, Salih Ahmad ni. Dalam keadaan kita macam ni, tiba-tiba keluar satu perintah. Jom kita keluar pergi bai'ah dengan Imam Mahdi. Rasa-rasa sanggup dah nak tinggal rumah kita tu sebab nak pergi jumpa Imam Mahdi. Rumah kita tu. Yang kita balik belum tentu rumah tu kita punya lagi. Tu yang duit-duit yang dekat dalam bank tu. Tu kenderaan yang kita ada tu. Salih Muhammad. Ni anak-anak kita yang sekolah tu. Rasa-rasa sanggup tak nak tinggal semua-semua ni. Ujian mula-mula mai. Ini baru Imam Mahdi. Ada benda besar lagi nama lepas tu. Apa dia? Dajjal. Bila Imam Mahdi mai, muncul Dajjal. Dan dalam tempoh tu pula akan berlaku pertembungan, peperangan yang sangat besar. Dipanggil Malhamah Kubra. Malhamah Kubra ni pertembungan. Mula-mula kita bergabung dengan tentera Rom. Orang-orang Eropah. Kita bergabung. Orang Islam bergabung dengan tentera Eropah. Sampai kita menumpaskan musuh-musuh dia. Musuh-musuh dia hancur. Bila musuh-musuh dia hancur, Salih alaihi Muhammad, mereka angkat salib. Dia berkata pasal salib ni lah kita diberikan kemenangan. Orang Islam tak puas hati. Orang Islam mula approach mereka. Jangan buat itu. Akhirnya orang Islam yang approach tu kena bunuh. Bila kena bunuh saja, maka akhirnya kita berpisah. Dan waktu tu mulalah pertembungan yang sangat besar di antara kelompok mereka dengan kelompok kita, dengan jutaan tentera mereka. Dan subhanallah, tentera paling besar dalam sejarah peradaban manusia. Dua kelompok bertembung. Kelompok orang Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi dan juga bawah tentera Rom. Waktu tu berlaku perang tu tak lama, 4 malam je. Tapi Nabi cerita akan jadi 3 kelompok tu yang perang tu. Ni yang pi perang tu, kelompok yang dah memang duduk dengan Imam Mahdi dah. Maksudlah tinggal semua dah ni, pi perang dah ni.
Dalam perang tu jadi 3 kelompok ni. Satu kelompok murtad. Murtad. Keluar pada Islam. Lari tinggal perang, keluar pada Islam. Murtad. Kelompok kedua. Dan Allah kata, dan Nabi kata, mereka tidak akan diampunkan. Kelompok kedua, kelompok yang syahid. Nanti. Kelompok ketiga ialah kelompok yang diberikan kemenangan. Daripada 100 orang, seorang aja selamat. Burung yang terbang ni. Ada makhluk yang terbang ke langit tu akan terjatuh disebabkan oleh ledakan ataupun apa yang berlaku dalam perang tersebut. Nak cerita dahsyatnya situasi perang waktu tu. Agak-agak kita duduk tahunan ni. Agak-agak kita duduk tahunan ni waktu tu. Bila menang, duduk berimpun semua. Cerita ni, Nabi kata waktu tu, harta rampasan perang banyak. Harta warisan pun banyak. Tapi tak ada siapa nak tuntut dah. Tak ada siapa dah. Waris mati. Habis tentera mati. Orang mati. Harta banyak tapi tak ada orang tuntut dah. Tak ada siapa nak tuntut. Mai. Waktu tu dengar kecoh-kecoh dah. Dajjal dah mai. Dengar kecoh dah. Dajjal ni yang duduk ni. Geng-geng ni. Yang tentera-tentera yang berbaki ni. Dajjal keluar dah. Keluar mereka. Pergi cari tengok. Pergi tengok kokok Dajjal keluar. Bila mereka sampai ke kampung mereka, tengok Dajjal dah keluar dah daripada kampung mereka. Dan mereka patah balik, mai dekat Syam waktu tu. Mai balik dekat Syam. Waktu tu mereka mula berimpun, tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Berimpun untuk solat bersama dengan Imam Mahdi. Waktu itulah turun Nabi Isa AS. Dajjal bila dia keluar, dia akan pergi semua tempat. Semua tempat dia akan pergi. Nak cerita ujian iman ni. Tak ada. Sungai bakar baru ke lama ke, kemudian ke depan ke, belakang ke. Semua dia mai. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia mai dan waktu ni ujian iman lagi satu. Dia bawa kat kita, Nabi SAW cerita, waktu tu kita lapar sangat, kita dahaga sangat, kita tak ada makanan. Kita duduk dalam kering kontang dah berapa lama. Makanan tak ada langsung makanan. Elektrik jangan ceritalah. Apa pun tak ada. Kita duduk dalam keadaan yang sangat susah. Ustaz Muti sampai kita. Masih dalam perjalanan. Okey. Nanti signal je. Sampai dah situ tarik handbrake. Tidak dia lajak. Dia baru jumpa Dajjal ni. Tak jumpa matahari ni sebelum lagi. Dajjal dia akan main. Nabi sebut dia akan main dalam keadaan kita sangat susah tu. Dia akan bawa 2 benda. Satu api yang menyala-nyala. Ataupun Nabi sebut dalam satu riwayat lain, neraka. Satu lagi ayat yang sangat sejuk. Dan Nabi SAW dalam satu riwayat lain sebut syurga. So bila tuan-tuan bertembung dengan Dajjal nanti, tuan-tuan akan jumpa benda ni. Itu lain, ada satu lagi yang dia buat roti. Itu makanan tu. Dia main. Dia tengok kita lapar, dia tengok kita susah, dia suruh kita ikut dia. Ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan kamu yang maha tinggi. Sallallahu alaihi Muhammad, ikut aku. Kita duk mengaji tentang Dajjal ni. Berapa kali duk main kuliah ni, tahu dah Dajjal tu lagu mana. Memang tahu sahih-sahih. Tulis kat Farah, kat Dai, mata dia apa ni sebelah ni buta sebelah. Dia nampak bukan mata sekutui tengah-tengah tu. Tu cyclop. Mata dia 2. Satu boleh tengok, satu lagi dia macam anggur kering Nabi SAW gambarkan. Memang tahu. Bersama dengan dia 70,000 bala tentera dia. 70,000 tentera orang-orang Yahudi. Memakai jubah-jubah. Tuan-tuan tahu. Tuan-tuan akan kenal dia. Dia mai tuan-tuan akan kenal dia. Waktu tu kita susah pula. Lapar, tak ada benda makan. Kita ikut aku. Kita kata tak mau ni Dajjal. Tak mau tak apa. Tak mau tak apa. Dia keluar. Esok tempat tu hancur. Matilah. Kita duk nampak, kita duk tahu kampung sebelah hancur, pasal tak mau ikut. Mai kat tempat kita. Dia suruh kita ikut. Tak mau ikut tak apa, nak jadi macam sebelah. Nampak? Tuan-tuan bayang tak? Tuan-tuan duduklah situasi, tuan-tuan nak kata apa kat dia? Kalau kita kata tak mau, kita mati. Bukan cerita tak boleh lah. Tak apalah, tak mau. Tak apalah. Tak ada makanan lah. Sebab tak mau, kami tak pergi makan lah. Kami balik. Tak apa lagu tu. Tak mau, cerita dia mati. Sallallahu alaihi Muhammad.
Waktu nak kena tayang beri tu sampai dah. Ya, solat Jumaat. Kemudian, tuan-tuan, solat ala Muhammad. Waktu tu, dia jalan nak ikut. Sagi pula, api ngayak. Nabi kata, ayak api yang dia bawa tu, itulah ayak sejuk sebenarnya. Itulah syurga dia. Neraka Dajjal, itu syurga kita. Syurga bagi Dajjal, itulah neraka kita. Dengar ni. So, nanti cerita dia, bila Dajjal main nanti, dia bawa ayak dengan api, kita nak pergi kat mana? Nabi kata, pergi ke api tu, pejam mata, Islam kat dia. Dengar tu. Dia nanti jumpa Dajjal nanti, kalau nak dia bawa api dengan ayak, kita pergi kat mana? Sembang. Alah ni sikitlah. Api Ustaz. Bukan main lagi. Lagi pergi tengok tu perang menyala dengan hangat apa semua. Tuan-tuan, waktu tu ujian iman kita. Nabi kata api itulah ayak. Nabi kata api itu ayak. Yang kita nampak api duk menyala depan kita ni. Tuan-tuan, betul-betul nak pergi ke api tu Pak? Sekejap lagi. Betul-betul kan ni? Betul kan ni? Sekejap lagi. Iman. Subhanallah. Habis yang tu, mai satu bahagian lagi. Waktu ni, penentuan akidah kita, Allah yang letak. Waktu ni boleh option lagi. Maksudnya kalau iman dia kuat tu, dia boleh tahan lagi, apa semua sebagainya. Dia boleh pilih lagi. Tapi ada satu bahagian lagi, waktu tu Allah yang memilih sama ada dia orang beriman ataupun orang kafir. Bila? Waktu matahari naik sebelah barat. Salih ala Jumaat. Waktu naik matahari sebelah barat, habis dah. Waktu tu. Kalau dia beriman, berimanlah dia. Kalau dia kafir, kafirlah dia. Kalau dia baru nak minta ampun, tak. Allah tak ampun lagi dosa dia. Yang kedua waktu mana? Waktu dabbatul ard. Muncul binatang yang melata tu. Binatang tu dia akan cop kita ni. Ubah kita jadi putih, itu maksud orang beriman lah. Ubah jadi hitam, itu maksud orang kafir lah. Tuan-tuan, habis nak buat macam mana lah ni? Dekatkan diri kita kepada ilmu. Dekat diri kita kepada ilmu. Dekat diri kita dengan alim ulama. Tu je jalan dia. Waktu ni, tuan-tuan kena duduk dekat dengan alim ulama. Duduk dekat dengan majlis ilmu. Tu je jalan dia. Saya sembang dengan seorang pada guru saya. Saya kata, Ustaz, macam mana Ustaz? Kalau betul-betul, sebab ada orang telefon saya. Dia telefon, dia kata, Ustaz, kami dah jumpa dah Imam Mahdi ni. Dia kata, kami pergi Madinah, duduk dekat Raudah dengan grup kami zikir. Kami dalam hati kami pergi Madinah ni semata-mata nak minta untuk berjumpa dengan Imam Mahdi. Grup kami ni, berapa orang ni? Dia kata, Ustaz, habis-habis kami zikir tu, di sisi guru kami, di sisi khalifah kami tu, di tepi dia tu, jumpa seorang lelaki yang sangat segak Ustaz. Kami tanya dekat dia, Tuan nama apa? Saya nama Muhammad bin Abdullah. Umur berapa? Umur 30-an lebih gitu. Keturunan Nabi? Ya, keturunan Nabi. Sebab kita. Ustaz, kami dah jumpa Imam Mahdi. Dia telefon saya jam. Saya nak pergi kuliah waktu tu. Saya dah tak aktif nak buat apa. Saya dah jam. Saya telefon anak-anak saya apa semua, isteri semua. Saya pulang grup apa semua, siap-siap. Kalau nak berlaku pembayatan Imam Mahdi, kita kena siap dah. Saya sebut ni. Waktu tu, saya pun telefon guru saya. Kita macam mana Ustaz ni? Kita nak buat macam mana? Kita tunggu dia tu. Kita tunggu. Waktu ni, tak payah cari. Bukan nak pergi cari. Tapi kalau dia ada, Allah akan beritahu. Tapi Allah akan beritahu siapa? Allah akan beritahu kepada orang yang dekat dengan Allah. Kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Waktu ni kena baca Quran. Waktu ni kena banyak zikir. Waktu ni kena jaga sembahyang fardu. Kena jaga sembahyang sunat. Rapat diri kita dengan alim ulama. Kalau kita macam tu punya dekat dengan Allah, Allah takkan sia-siakan kita dan jauhkan kita bila waktu dia sampai. Sebab Allah akan jaga hamba-hamba dia yang dia sayang. Maka tu tugas yang kita kena buat. Mudah-mudahan jadi manfaat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum tuan-tuan balik sekejap ni ada buku saya, tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar, ni buku Mukjizat Nabi SAW. Dan yang ni buku nota saya yang saya susun doa-doa yang tuan-tuan boleh baca waktu-waktu akhir, waktu dalam wabak ni. Saya susun doa siap-siap. Jadi tuan-tuan baca je tiap-tiap pagi tu, lepas subuh, lepas maghrib, tuan baca ikut je susunan doa yang telah saya susun dekat dalam tu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada wabak dan musibah yang sedang berlaku di sisi kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Bila Tok Guru sampai ni, kita kena berhentilah. Saya simak bila akak
Bila ayak mai tayamum tak guna lagi. Itu cerita dia. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.